Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita akan sambung balik kitab kita ni Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Syarbasi. Tajuknya antara salaf dan khalaf. Ada tanya Syekh, dalam keadaan adanya pertentangan antara perkataan salaf, ulama-ulama terdahulu, dengan perkataan khalaf, ulama-ulama terkemudian, apakah yang mesti kita lakukan? Perkataan siapa yang harus kita pegang? Kami mohon penjelasan mengenai masalah ini. Jadi itulah beza pendapat antara salaf dan khalaf ni. Dan dia tuduh Wahabi lah ke apa dah. Salaf dan khalaf ni apakah perlu kita buat lah. Jadi Syekh jawab, penetapan syariat Islam mempunyai sumber-sumber yang sudah ditentukan. Sumber yang pertama adalah kitab Allah SWT yang tidak ada sedikit pun kebatilan dalamnya. Itulah Al-Quran, tak ada sikit abuk lah, salah ke silap ke apa. Ia turun dari Zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kemudian setelah Al-Quran Al-Karim adalah hadis-hadis yang terbukti berasal dari Rasulullah SAW. Lepas tu dengan bukti, dengan hujah ke apa, kaedah-kaedah tertentu, ulama-ulama menetapkan kekuatan suatu hadis. Jadi hadis yang kuat tu kita boleh terima lah. Kerana Rasulullah SAW adalah penyampai dari Tuhannya, pemberi penjelasan wahyunya. Masalahnya kalau kita tak pakai Quran, tak pakai hadis, nak pakai Quran pun payah. Dan beliau orang yang terpercaya dalam menyampaikan dan menjaga risalah Tuhannya. Percaya lah mana pun tak. Masalah tak yakin setama mana pun kena ikut kaedah lah. Buat siapa yakin lah. Bukan ikut kata tak boleh pakai hadis lah. Kena, kalau tidak kita tak boleh banyak kau tak boleh semaya, tak boleh nak semaya pasal cara semaya hanya diajarkan oleh Nabi melalui hadisnya. Al-Quran ayat umum gitu ya dah. Waktu mana semaya, berapa rakaat, sujud kan, rukuk kan, cara dia dah. Semua itu diterangkan oleh Al-Quran. Oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT firman mengenai nabinya dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 bermaksud, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu diwahyukan kepadanya. Jadi ucapkan oleh Nabi itu dua perkara, sama Al-Quran, setengah nama kata juga hadis Nabi lah. Tapi kalau Quran itu memang bukan hawa nafsu dia dah, sah dah lah. Hadis pun bukan hawa nafsu Nabi juga. Pasal hadis pun benda yang telah diajarkan oleh Rasul, oleh Allah SWT kepada Nabi juga dah. Melalui Jibril ke ataupun melalui ilham wahyu juga yang apa tak direct to the point ke, dan direct ilmu laduni lah. Jadi Nabi ni kita tak boleh perusahakan lah. Tidak kita nak pergi mana. Nabi pun tak boleh pergi, orang lain pun tak boleh pergi. Habislah tak. Kita terpaksa pergi Nabi baru kita boleh betul jalan lah. Amal ibadah kita lah. Kehidupan kita. Kita tidak tak tahu nak tuju mana lah. Cara semaya. Apa orang anti hadis ni. Orang tanya sikit semaya kan. Main mana betul cara semaya pun. Jadi banyak perkara tak boleh nak jawab lah. Kita pinggir-pinggir bayang gitu lah. Kemudian setelah itu adalah sumber-sumber yang digunakan untuk membantu memahami hukum syariat. Sumber-sumber lain itu kaedah-kaedah dia. Sumber-sumber itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sahih. Kata ijma' dan qiyas tu kaedah dia tu. Ijma' dan qiyas ni sebenarnya bukannya berdiri sendiri, dia bukan berdasarkan Al-Quran dan sunnah juga. Al-Quran dan sunnah cuma pemahaman tu. Pemahaman dia punya jelas dia panggil ijma'. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah tu jelas. Siapa kau sepakat? Para ulama lah bukan sepakat dengan Ustaz Jahil, Ustaz anti hadis ke apa. Para ulama besar, pak mazhab yang besar lagi lebih daripada 4 mazhab. Mereka sepakat maka tu ijma'. Qiyas pun qiyas yang benar lah. Qiyas yang asalnya ada dah, jelas ni. Qiyas bukan ma'afarik, qiyas yang jelas. Bukan qiyas masuk pagi kata tak. Qiyas yang jelas, yang serupa dah. Kaedah ilatnya sama dah. Maka benda gitu boleh pakai lah. Sumber-sumber itu di antaranya ialah ijma', qiyas dan perkataan para sahabat. Perkataan para sahabat pun di bawah sikit lah. Pasal para sahabat ni bertentangan. Tapi kalau sahabat sepakat, ijma' paling kuat lah. Sepakat para sahabat ni payah lah. Tapi para sahabat pun sepakat, maka itu ijma' yang paling kuat. Jika satu hukum telah terdapat nasnya dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, maka tidak ada lagi tempat untuk ijtihad dan pendapat. Kalau jelas terang maksudnya, tak ada khilaf. Tak boleh nak khilaf lah dah. Tapi setengah hadis tu sahih pun, ayat Quran pun nak faham pun ada juga perbezaan pendapat lah mastumun nisa. Ibn Abbas dan ramai ulama tafsir kata tu
Setubuh dah. Dan mesti nisa jangan kamu sentuh. Setelah kamu sentuh wanita autina tu, kena ambil semaya dah, kena batal semaya dah. Dalam mesti nisa tu, adakah sentuh saja atau maksudnya setubuh dah. Maksud asalnya sentuh saja. Tapi maksud yang dipahami oleh sahabat yang besar Ibn Abbas dan sebagainya, setubuh maksudnya. Jadi bos sentuh tak batal semaya. Jadi tu benda ni khilaf lah. Walaupun ayat Quran tu jelas dah, ayat Quran tu tak boleh nafikan hak tu lah dah. Tapi nak faham apa ada juga. Tapi kalau sepakat faham belaka, maka itu tak boleh khilaf lah, tak boleh khilaf dah. Kalau Quran jelas dilalah, ia jelas. Hadis sahih pula jelas. Sahih pula jelas maksudnya. Maka tidak ada lagi tempat untuk pendapat lain lah. Tak boleh ijtihad dan pendapat bagi pendapat lain. Kerana tidak ada ijtihad dengan adanya nas yang terang dan nas yang tidak dapat dibandingkan dengan perkataan salah dan khalaf. Kalau benda tu nak ambil walaupun dapat setengah mana pun, kalau benda tu terai dah, tak usah lah. Lekeh dah. Namun jika kita tidak menemukan nasnya dalam Al-Quran dan atau hadis yang sahih, maka kita mestilah mengambil perkataan salaf sebelum perkataan khalaf. Kalau kita nak ambil Al-Quran, pendapat tu, tak jumpa dalam Al-Quran dan hadis. Kena ambil pendapat salaf lah sebelum pendapat ulama kedua dah. Begitu juga ni bukan salah khalaf dah. Pendapat mazhab, fiqh pun dah. Pendapat fiqh, pendapat dalam tauhid akidah ke apa pun. Bukan bicara bab salah khalaf, bab pendapat dah. Di segi bukan akidah salah khalaf dah. Fiqh pun dah. Kalau fiqh pun kalau kita ada pendapat Imam Syafi'i rasa dalam kitab Al-Umum rasa dan pendapat dia, kita sepatutnya utamakan pendapat asal lah. Kalau bertentangan lah, kata bertentangan itulah. Di masalah ulama mutaakhir ni kedua ni nak Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Hatami dah. Tu kitab Tuhfah dia, lepas Imam Ramli kitab Nihayah dia. Dan kedua-kedua ni dia semakin mendetailkan perkara. Kadang-kadang siapa menyusahkanlah detail sangat. Jadi benda tu kalau nampak bertentangan, sepatutnya kita pakai pendapat ulama asal awal lagi, termasuklah Imam Nawawi dah. Awal lagi Imam Syafi'i sendiri kata umum kalau kita faham lah. Kadang-kadang perlu huraian lanjut. Huraian tu kena tengok kitab kedua dah. Okey, habis itu nak. Ya gitulah keadaan kalau kita nampak tak jelas lah. Tapi kalau pendapat mutaakhirin pun kita tengok tidak pening pada kita, hujahnya kuat, kita boleh pakai dah. Gitulah lah. Cuma secara asasnya kita pakai yang salah ulama perkara awal lagi dah. Namun jika tidak menemukan nasnya dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, maka kita mestilah mengambil perkataan salaf sebelum perkataan khalaf. Kita tak jumpa Al-Quran hadis hujah. Maksudnya kita tak jumpa hujah yang jelas dalam Al-Quran hadis. Jangan kita kata nas ke tak saja. Kita kena ikut Al-Quran hadis dulu dan kita pakai perkataan salaf. Kata ada juga perkataan salaf. Ia keadaan macam gitu. Apalagi jika salaf itu para khalifah Rasyidin. Alhamdulillah lah. Pak sahabat yang besar tu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ni jadi khalifah tu. Masa jadi khalifah ke masa sebelum jadi khalifah ke, dia beri pendapatnya sangat kuat lah. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, kamu mestilah berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah Rasyidin. Sepeninggalanku, gigitlah ia dengan gigi kerahamu, janganlah sampai lepas. Gigit kuat lah. Oleh sebab itu ada orang pernah hadis Nabi ni ia azan dua kali, maksudnya sekali ni azan lah, lepas tu qomat lah sembahyang Jumaat tu dah. Tak ada azan kedua kali, tapi dibuat oleh Uthman. Dibuat oleh Uthman. Jadi kita tak boleh kata tu bid'ah lah atau bid'ah buruk lah. Tak boleh, sebab tu dibuat oleh Uthman. Dan ramai lagi sahabat satu dah. Kena faham. Jadi kena genggam. Hadis dari mana pun nak faham ni kena faham daripada sahabat. Sahabat faham setara tu, maksudnya dia benarkan. Kita terima tu. Ada sahabat tidak mengucapkan hadis tu, tapi dia faham apa yang Nabi kata tu. Terutama sepakat. Kalau tak sepakat tu boleh. Khilaf lah. Sahabat ni kata gini, sahabat ni kata gini, kita tengok dekat dengan hadis. Tapi ni Uthman ni khalifah. Dia bagi pendapat ni tidak ditentang oleh sahabat lain. Walaupun kata dia azan tu di Zaurah tu di Zaurah tu pasar lah. Bukan di masjid, di pasar supaya orang jual beli di kedai di pasar tu. Sedar ni sembahyang Jumaat ni pakat berhenti beli pergi masjid. Tu matlamat dia dah. Kalau kita nak kita pun boleh, tapi lah ni azan di masjid kuat ya. Azan di masjid kuat, pada di masjid dengar pasar kalau kira dah. Gitulah dah. Tidak diragukan lagi bahawa para sahabat lebih mampu memahami hukum agama dibandingkan yang lain. Tu keadaan hasah dia. Demo kadang-kadang dia tak sebut, demo sahabat ni takut nak sebut hadis ni. Dia nak betul-betul lafaz tu biar tepat dah. Dia takut berdusta atas nama Nabi. Tapi dia faham apa Nabi royak dah.
Oleh sebab itu, kadang-kadang sahabat tak sebut hadis pun, sebenarnya dengan hadis pun tak tahu dah. Tapi dia tak ingat makna hadis tu. Tak ingat lafaz yang tepat hadis tu, kita tak berani sebut atas nama Nabi lah. Jadi kefahaman sahabat tu besar dah. Terutama sahabat-sahabat yang besar ataupun Khalifah Rasyidin lah. Jangan kita anggap remeh lah. Bahkan perbuatan mereka tu atas kefahaman hadis yang lebih tepat secara asasnya. Kerana mereka lah telah bergaul dan hidup bersama dengan Rasulullah SAW, mendengarnya dan mengambil sesuatu darinya. Itu kena perhatikan dia. Oleh kerana itu, Imam Besar Abu Hanifah mengatakan, maksudnya, aku mengambil dari kitab Allah. Jika aku tidak menemukannya dalam kitab Allah, maka aku mengambilnya dari sunnah Rasulullah SAW. Jika aku tidak menemukannya dalam kitab Allah dan juga tidak juga dalam sunnah Rasulullah SAW, maka aku mengambilnya dari perkataan para sahabat. Kata-kata sahabat. Aku mengambil perkataan siapa sahaja di antara mereka yang aku kendaki dan meninggalkan perkataan siapa sahaja di antara mereka yang aku kendaki. Ini kira ikut suka dia dah. Ambil sahabat ni, sahabat ni dah. Dan sekali-kali aku tidak keluar dari perkataan mereka, perkataan sahabat, untuk mengambil perkataan selain mereka. Jadi, perkataan selain sahabat ni, Imam Abu Hanifah tak ambil lah. Kita nak tabi'in setengah mana besar apa, dia tak ambil daripada sahabat juga. Itu kaedah yang kita pun gitulah. Akidah ke fiqh ke apa, negeri kepada peringkat yang lebih awal. Imam Abu Hanifah kembali berkata, maksudnya, jika datang kepada kami hadis dari Rasulullah SAW, maka kami berpegang kepadanya. Jika datang kepada kami perkataan para sahabat, maka kami milih perkataan sahabat itu. Dan jika datang kepada kami perkataan dari para tabi'in, maka kami beradu pendapat. Zahamnahum. Dengan mereka. Maksudnya berbahan, debat. Maksudnya, tengok. Hak mana lebih kuat dah. Dia tak kira pakai ambil dah. Tabi'in ke apa pun dah. Itu Abu Hanifah cerita. Gitu pun kita lah ni. Setengah kita ni. Setengah ustaz ke apa. Dia panggil dari kitab tu lebih utama daripada dalil. Tak nak dah. Dalil ni termasuk dah kata-kata sahabat tu juga. Boleh jadi wak hujah juga dah. Jangan kata-kata kitab dah. Tabi'in adalah generasi yang mendapati bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW. Tetapi tidak mendapati Rasulullah SAW. Mereka mengambil perkataannya dari para sahabat. Kira dekat dah dengan sahabat tabi'in ni. Kata zahamnahum. Artinya dia, Abu Hanifah berusaha untuk berlomba-lomba dengan para tabi'in dalam masalah ijtihad dan mengeluarkan pendapat. Maksudnya berlawan lah. Siapa dia hujah lebih kuat. Ataupun tengok pendapat ijtihad lah, bersungguh-sungguh berijtihad, mengeluarkan pendapat tak kira tabi'in sama mana pun kira sama. Pasal Abu Hanifah tabi'in dah lah. Dia paling awal dah. Tahun dia peringkat paling awal lah. Imam mazhab fiqh ni lah. Lepas tu lah baru apa, Imam Malik. Baru Imam Malik lah. Jadi dia ni peringkat awal. Dia dengan sahabat lah. Lepas tu dia kata, artinya Abu Hanifah mengeluarkan pandangan sebagaimana para tabi'in juga melakukan pandangan. Abu Hanifah melakukan ijtihad sebagaimana para tabi'in yang lain juga melakukan ijtihad. Dan Abu Hanifah berusaha mencari yang hak sebagaimana juga para tabi'in berusaha mencari yang hak, yang benar. Pakat-pakat berijtihad. Oleh kerana itu, Abu Hanifah menyebut nama-nama sekelompok tabi'in dan kemudian berkata menurut mereka itu adalah kaum telah melakukan ijtihad. Maka aku pun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad. Ini tidak kata lebih. Abu Hanifah juga berkata, dan apa-apa yang datang dari tabi'in, mereka itu lelaki dan kami pun lelaki. Nahnu rijal juga lah dah. Antum rijal, nahnu rijal. Kamu lelaki ataupun haula'i rijal, nahnu rijal. Mereka lelaki dan kami pun lelaki dah. Jadi tak kira dah. Demo rasa dan sahabat setengah mana alim setengah mana pun memang demo alim sungguh, tapi kami pun alim juga dah, boleh berhujah juga dah. Jadi tak kira dah. Padahal memang ada level. Imam Abu Hanifah ni peringkat kedua dah, walaupun punya tabi'in dah. Peringkat lebih awal tu Sa'id Musayyab gapo dah, Natu Abu Hurairah tu lebih awal dah, tapi tak kira dah. Tak kira pasal dia ni bukan Al-Quran hadis, dia ijtihad, kita pun boleh ijtihad juga. Tu pendapat Abu Hanifah dah. Perlu kami ingatkan bahawa para imam yang empat iaitu Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali telah benar-benar melakukan pembahasan dan penelitian mengenai hukum-hukum syariat sampai batas kemampuan mereka. Betul kita kata tu. Ijtihadnya bersungguh-sungguh nuntut ilmu dan berusaha meluahkan pendapat dengan hujah-hujah dengan kaedah-kaedah tertentu. Habis sungguh-sungguh lah. Habis tenaga dah. Mereka telah menjadikan Al-Quran sebagai imam dan hadis sebagai petunjuk. Sehingga Allah pun mensukseskan, menjayakan mereka dalam banyak permasalahan. Tak apa-apa yang mereka berempat sepakati lebih dekat kepada kebenaran. Secara asasnya kalau empat mazhab tu sepakat, dekat lah dengan betul dah.
Walaupun tidak tertutup kemungkinan bagi kalangan mutaakhirin, ulama-ulama terkemudian untuk melakukan ijtihad. Selama mereka memenuhi syarat-syarat yang mesti ada untuk melakukan ijtihad. Bukan jadak. Kau saya nak terti bahasa Arab. Terti sekarang nak ijtihad. Syarat-syarat tersebut hanya terdapat pada sebahagian kecil ulama dan fuqaha saja. Tapi nak boleh. Payuh dia. Kesimpulannya, perkataan para salaf itu lebih dahulukan dibandingkan perkataan para khalaf, kecuali pada permasalahan-permasalahan yang belum terbuka pada masa salaf. Kecuali zaman moden COVID suntik kau apa dak? Inhaler kau apa, benda-benda yang kira moden lah. Muamalat moden lah. MLM ke sistem perbankan ke benda tu perlu pada ijtihad semasa lah. Ulama dulu tu ada dalam media dan dia tidak ada ijtihad benda-benda gitu. Jadi kita terpaksa ijtihad lah ni. Maka yang tetap juga berdasarkan kepakaran lah. Ulama-ulama pakar. Bukan ulama tok guru. Kira tok guru ikut jumpa pakai ijtihad ni. Ni masalah kita ni. Dia tak boleh. Betul-betul ya ustaz, betul-betul tok guru. Tapi bukan kepakaran dia. Bukan bidang dia. Pasal setiap bidang tu perlu perkhususan terkhusus. Untuk ijtihad lah. Untuk mengajar. Saya baca kitabnya. Ada setengah kata bukan bidang. Bukan ustaz. Benda ni benda huruf apa sikit benar dak. Banyak tu benda tolong, benda dah kitab. Jadi tidak ada masalah tu dak. Tidak kata hidup dakwah dan tazkirahnya. Nak tunggu kau ustaz belaka nak lambatlah dak. Tapi dia terkhusus untuk ijtihad fatwa dak. Benda baru, benda yang tidak ada pendapat lain tu perkara baru tu perlu kepada orang yang pakar dia terkhusus. Nah. Bila perkara fatwa dak. Fatwa pun hebat sama mana tu ustaz atau mufti dia. Dia terpaksa panggil doktor-doktor pakar, beda-beda pakar untuk faham molek isu yang berlaku baru boleh beri pendapat dan fatwa. Tak semudah itulah untuk fatwa baru. Setengah hak kita perhatikan ke Kapten Hafiz Berdauh lah, Ustaz Hairi Nonci lah, orang tertentu ni kecek bidang agama. Kalau dia kecek benda biasa, benda yang biasa dari kitab ulama besar apa ada. Kadang-kadang dia tulis mudah untuk sesuai ayat je. Benda yang dibincang tu benda yang sama yang ustaz ulama besar tulis, cuma disusun dengan bentuk ayat lebih mudah faham, lebih menarik gitu je dah. Jadi adakah salah tak? Kalau kira-kira tak. Tak salah ni kalau dia beri pendapat baru tu. Semaya ni ada 5 rakaat. Tu baru karut tak. Benda yang perlu kepada benda barulah, benda yang ijtihad baru. Kalau benda yang sama dalam kitab ada dah. Benda tu tak ada masalah tak. Pendapat dia tu kalau nak kritik bukan pendapat dia. Kalau saya baca kitab ni bukan kritik saya, kritik kitab ni Tok Guru Syekh Azhar ni bukan main-main lah. Begitu cara dia kena faham. Perbahasan dia bukan serai tubuh body dia. Tengok perbahasan dia, kitab mana dia. Kena faham lah tu dah. Kecuali pada permasalahan yang belum terbuka pada masa salaf, maka dimungkinkan untuk mendengar perkataan khalaf untuk mengetahui hukum syar'i. Sebelum kita kalau benda yang zaman dulu, benda biasa lah tak. Tak apalah, benda yang kadang-kadang ada dah. Zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Nawawi tak ada, zaman khalaf ni dia dah. Ada orang tanya atau ada orang bincang. Kena tengoklah Ibn Hajar Al-Haytami katakan, Imam Ramli Syekh katakan. Kalau ada ke dia lagi, tengok pula. Mana katakan kena tengoklah. Sebelum kita nak mengeluarkan pendapat baru, ada ulama mutakhir yang hebat dah beri pendapat, kena tengok. Tapi tidak mesti kita pakai lagi. Kita tengok hujah Islam mana dah. Mungkin kita tengok banyak pendapat orang kata gini, kita tengok yang mana lebih dekat dengan hujah yang lebih kuat. Kita pakailah kan. Tu dah. Secara asas gitulah. Sebenarnya kita kena pakai ulama dulu dah. Kalau tidak kita rasa payuh, agama jadi payuh. Takbir tu setengah pendapat kata alif dengan ra tu termasuk muqaranah dah. Muqaranah tamah, muqaranah sempurna dah. Saja aku niat semaya gini fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala ikut imam kena ayat berlaku dalam niat. Allahu akbar. Nah. Sedangkan ulama dulu tak bincang mesti tak bincang secara tu dah. Siapa jadi waswah okey. Pendapat dia tu jadi dia nak beri pendapat baru, nah. Dia jadi sekolah payuh agama dah. Kita tengok Imam Syafi'i kita ilmu tak bincang benda detail. Dia tak sedetail mana nak. Dia mudah. Kena betul lah. Bolehlah kita istihad. Lawai pendapat tu kita kata tak perlu dah. Tambah-tambah 3 mazhab besar ni niatnya sebelum takbir. Kena dengar pendapat mazhab lain ni baru tidak waswah dah. Lepas tu soalan dia khanaf ni bab akidah saudara.
Nisa lagi tak. Dok balas lah ni pun ramai apa-apa ustaz dah. Jadi benda tu kalau kita nak selamat, kita orang kampung, kita orang awam ni, tak sebah banyak lah. Kita ambil biasa. Dalam Quran dah disebut biasa. Ni dok bicara Allah istiwa an arsy, Allah beristiwa berada di atas aras ni. Dok bicara setengah kata tak boleh kata gitu kesupuan makhluk. Tempatnya Allah buat. Allah tidak diliputi oleh tempat dah. Kalau tak boleh berkata di atas. Sebenarnya tu dia terpengaruh dengan cara Yunani lah, sistematik, sistem pengajian akal ni, panggil ilmu mantik ni lah. Ilmu yang banyak unsur luar Yunani masuk dalam dunia Islam, kaedah menggunakan akal. Cara mengaji ilmu kaedah menggunakan akal itulah masuk dalam usuluddin, masuk dalam ilmu tauhid. Jadi make kita sulit nak. Make sulit. Jadi payah kita nak faham dah. Allah ada menafikan tiada ayat-ayat gitulah, ayat-ayat falsafah daripada Yunani ni. Last sekali dia akan jadi dia tak pakar dah. Macam Asy'ariyah peringkat awal dah. Dia terima Allah di atas aras. Siapa kebakilan ni terima lagi. Termasuklah bahasa Asy'ari dalam kitab Ibanah an Usulid Diyanah ke, kitab apa? Maqalat Islamiyyin ke. Kitab apa Al-Sar ni tak. Jadi banyaklah kitab-kitab Imam bahasa Asy'ari sendiri pun jelas kita tengok. Dia tidak takwil, dia serupa dengan salah lah kira-kira orang. Tapi pengikut dia ke dia tu semakin banyak takwil, semakin banyak takwil lah sekali ikut cara Mu'tazilah ni kan. Wallahu alam lah. Nah, bahlah nak bahas apa ustaz. Tapi nak buat benda tu, kalau kita kapun terima mudah-mudah tu sudah mening nah. Terima Al-Quran kata Allah Ta'ala sebagaimana layaknya nah. Allah Ta'ala syara dia tak sudah mikirlah Allah tak supaya makhluk. Di luar alam nak gitulah fikir mudah-mudah nah. Cakap benda tu pun nak balas tak boleh modal kita kata tak. Kita kapun cari hak mudah, ikut salah nah. Ikut apa yang ulama dululah nah. Perbezaan mazhab. Mazhab pula. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya perbezaan mazhab dalam fiqh Islam? Kata ni pecah belah gini beza pendapat. Kenapa ni tak satu pendapat dia? Ni pakai 4 mazhab dah. 5 mazhab. Macam-macam mazhab. Apa ni kepala kapur dah. Setengah orang bicara dah. Allah SWT telah menurunkan Al-Quran Al-Karim sebagai undang-undang untuk agama Islam yang agung. Nombor 1 Quran lah. Undang-undang ilahi ini mencakupi kaedah-kaedah pokok, kaedah-kaedah asas dan juga dasar-dasar universal bagi masalah-masalah akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Allah SWT telah mempercayakan Rasulullah SAW untuk menjelaskan undang-undang ini dan juga untuk menjelaskan maksud dari kaedah-kaedah dan dasar-dasar tersebut. Jadi Rasulullah nak terang pokok dia, asas dia, tiada dia, kata isi penting dia Quran. Huraya dia Nabi SAW. Gitulah dah. Cara semaya tak cerita dalam Quran. Quran ni cerita wajib semaya, wajib puasa. Cara detailnya cara semaya, cara puasa Nabi sebut dalam hadis dia. Nabi ajar. Sehingga sunnah Rasulullah SAW berkedudukan sebagai penafsir dari Al-Quran Al-Karim. Kemudian datanglah para imam dan mereka merujuk pada Al-Quran dan penafsirannya serta pada sunnah dan penjelasannya. Sahabat terang pasal hadis pun sahabat terang juga. Kena dengar juga dah. Lalu masing-masing melakukan ijtihad sampai batas kemampuan mereka masing-masing supaya masing-masing sampai kepada apa-apa yang diyakini oleh mereka bahawa itu adalah benar. Mereka ijtihad ni nak suruh tenang, yakin lah. Kaedah itu je. Kalau kita yakin, merah lah. Kita nak pakai mazhab lain pun tak kisah kalau kita yakin lah. Kalau kita tak yakin, orang kata mazhab kita pun tak boleh nak buat lah, tak yakin lah. Ya kaedah gitulah. Kita kaedah yakin ni kita mengaji ni ustaz mana. Kadang-kadang dia royak pun ke mazhab Syafi'i pun walaupun ingat ke mazhab Syafi'i tau. Tapi kalau kita dengar ustaz tu kayak gitu, kita yakin percaya kat pakar lah nak buat mana nak. Itulah kita kapur orang awam ni tak. Masing-masing mereka telah mencari dari Al-Quran dan telah menghirupnya dari Rasulullah SAW dah. Ambil daripada Nabi juga hadis. Mereka tidak bersisih dalam masalah-masalah akidah yang asah dah. Akidah furudnya ada juga dah. Nak percaya Imam Mahdi ke. Setengah mana detail. Pendetailan akidah ni keyakinan kan. Jadi keyakinan ni ada keyakinan yang tiang utama. Tak boleh nak nafikan sikit abuk dah. Ada setengah tu ijtihad lagi. Dalam masalah-masalah akidah yang asah dah. Dan juga, tidak juga bersisih dalam masalah-masalah ibadah yang wajib. Mereka juga tidak bersisih dalam kaedah-kaedah agama dan dasar-dasar agama dah. Masing-masing mereka menyatakan keesaan Allah SWT dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Masing-masing mereka juga menetapkan salat, zakat, puasa, haji dan dasar-dasar agama yang lainnya.
Walaupun keyakinan ni akidah dari segi keyakinan ada juga furuk ni. Wajib bab ibadah atau fiqh ni walaupun ada kata tu bidang furuk, bidang cabang dia, perbezaan pendapat dalam masalah cabang, masalah sampingi masalah bukan dasar utama. Tapi ada juga benda dasar utama dari fiqh. Contohnya semaya 5 kali wajib, 5 kali sehari. Lepas tu rakaat dia dah. 2 subuh, 3 maghrib dan sebagainya tu. Kalau orang tolak tu jadi kafir juga walaupun dia ada setengah kata furuk ni. Sebab dia jadi perkara yang daruri ni. Perkara yang diketahui umum dalam agama, dia tak boleh tolak ni. Wajib puasa, siapa kata wajib puasa, kafir lah dia lah. Kalau ada perkara tu tahu dengan mudah. Akidah begitu, akidah yang diketahui dengan mudah, jadi kafir lah dah. Siapa yang tolak? Melekat kau apa tolak melekat, kata tak ada melekat, kafir lah. Ni. Pasal benda tu orang tahu berlaku tu. Dia seorang pelik dia. Jadi seorang pelik ni dia boleh batal syahadah ni, batal kafir ni. Tapi perkara yang mendalam, perbincangan detail, Allah bertempat kau apa ni timus secara mudah. Tak kira mudah-mudah tu. Kita nak menafikan iman orang seseorang ataupun kafir ke seseorang. Benda tu payah. Begitu jugalah kadang-kadang kita nak sangka baik, walaupun bagi saya lah kita bertenang dengan mazhab salah tu. Tapi nak tuduh ulama-ulama yang ramai ni dok, orang ni mudah terkeluar daripada ahli sunnah jemaah ataupun kafir sesat mudah-mudah tu payah. Nah. Dok. Contohnya sifat Allah nak faham secara zahir ni dengan takwil. Walaupun kita terimalah seadanya apa yang dalam Al-Quran dan hadis, sebabnya sahabat-sahabat apa tak cerita lebih, tabi'in tak cerita lebih, empat mazhab tak cerita lebih. Kenapa kita nak bahas lebih dah? Nak takwil ayat tu kepada makna lain lah. Itulah cara kapur mudah lah. Tapi kalau ulama haji ni mikir lebih, kita sangka baiklah. Nak gua ni mikir lebih lah. Kita terpaksa takwil lah, terpaksa tanzih, mensucikan Allah daripada sifat makhluk. Kita mikir lebih. Setengah ulama ni mikir darjat lebih dah. Nak guna ke dia? Pasal dia ngaji kuat dah. Kita ngaji sikit-sikit tu mikir lebih lah. Terima adanya. Pasal dia setengah ulama ni dia baca buku falsafah. Gapur. Dia bahas cara falsafah, cara mantik. Dia bahas cara gitu dah. Automatik terpaksa takwil lah, menafikan sebahagian sifat. Jadi gitu dah. Cuma kita kapun tak usah mikir lebih-lebih gitulah. Perbezaan yang terdapat di antara mazhab-mazhab yang empat adalah hanya pada masalah-masalah furuk, cabang-cabang, bentuk-bentuk askalnya. Ini merupakan rahmat dan kemudahan dari Allah SWT. Jadi sebenarnya kita ni nak suruh hilang waswah molek kita dengan mazhab lain. Kita pegang kemah keming. Tak kunut tu batas maya setengah orang kita ni. Di Mekah tak kunut tu. Tak usah semaya jemaah dengan email. Berasa macam wajib. Padahal tak mazhab kita pun sunat dah. Sebabnya dia tak aja dengar pendapat orang lain. Pun niat juga tu. Niat semaya ni tu. Panjang habis masuk niat tu. Waswah akak berapa kali takbir. Jadi Mekah tengok orang mudah je akak takbir dah. Nak aguan orang lain tu niat tu sebelum semaya. Bukan masuk akak takbir. Takbir tak ada niat dah. Takbir tu ada makna Allah Akbar dah. Jadi kita dengar. Kita tak usah pakai apa tak apa. Kita nak tahu sikit mazhab lain. Bukan kita nak pakai 100% mazhab lain. Cuma ni kita tak boleh kita telajak taksub dengan mazhab kita. Baru kita tak waswah ni. Gitu ni. Kerana perubahan akan menerpa manusia. Waktu dan tempat. Suhu yang sangat dingin bukanlah suhu yang sangat panas. Dalam negara yang mempunyai air yang berlimpah bukanlah negara yang mempunyai sedikit air. Setiap imam tidak diragukan pasti terpengaruh dengan keadaan lingkungannya. Kita ni tak usah nak ayatlah kita terpengaruh dengan masyarakat. Dan perhatikan apa-apa yang biasa dikenal oleh masyarakat yang tinggal di lingkungannya sahaja. Baik berupa adat maupun kebiasaan-kebiasaan. Masing-masing mereka juga memperhatikan masalah-masalah yang berbeza antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perhatian-perhatian ini telah menyebabkan terjadinya perbezaan antara seorang imam dengan imam lain dalam masalah-masalah yang bersifat juz'iyah, parsial, atau dalam hukum far'iyah, cabang dalam fiqh Islam. Yang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perbezaan adalah kerana sebagai imam berkeras sikap dalam beberapa masalah, sementara sebagai imam yang lain pula mempermudahkannya pula, dan sebagai yang lain mengambil sikap pertengahan pula. Sementara manusia berbeza-beza dalam sisi himmah dan semangatnya. Orang yang kuat berlama-lama dalam ibadah dan ketaatan akan cocok dan sesuai dengan pendapat yang keras. Orang yang lemah dalam ibadah akan cocok sesuai dengan pendapat yang meringankan. Sedangkan orang yang pertengahan akan cocok sesuai dengan pendapat yang pertengahan. Jadi masing-masing orang ni sesuai dengan masing-masing. Oleh sebab itu, ia jadi, itulah saling pengaruh mempengaruhi. Tepat kerah, tepat lembut. Setengah tu habis pakai perdah ni. Pakai serba, wajah atas habis nak.
Tempat lain tak boleh kerah. Benda tu you rasa stres. Suasana masyarakat gitu. Nak agak ni. Generasi demi generasi manusia telah menerima keempat-empat mazhab ini dengan keredaan. Manusia menghormati para pemimpin mazhab-mazhab tersebut atas usaha maksimal. Kesungguhan yang telah mereka lakukan dalam usaha memahami hukum-hukum agama dan mengistimbakkan, mengeluarkan hukum dari Al-Quran Sunnah dan amalan para sahabat. Sekiranya kita merujuk pada kitab-kitab iman yang empat, maka kita akan melihat begitu banyak bukti-bukti yang menunjukkan keikhlasan mereka dalam menjalankan pekerjaannya. Hasil kejeniusan, kecerdikan yang telah mereka tinggalkan bagi kita adalah pusaka ilmu fiqh yang bersifat abadi. Jadi sampai kiamat nak. Jadi kita kena menghargai ulama dia. Kita bukan condemn tubuh body dia. Kita kena hargai mereka. Pendapat-pendapat mereka walaupun pelik, setengah tu karut pun pendapat mereka dah. Tapi sekurang-kurangnya mereka bagi hujah. Kita mikir dah, kita kena hormatilah mereka. Dan kita tolaklah pendapat mereka yang tidak benar kita rasa dah. Gitulah nak gana dah. Itulah kehidupan dunia. Jangan kita terlajuk taksub dah. Jadi itulah faedah dia nak kena faham dah. Dia guna gini, Ustaz Syahabuddin ada baru isu dia kritik dah. Sebenarnya ada orang tanya pasal Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas. Yazid orang Indonesia lah, suhu lah, ulama salafi lah, ulama hadis. Dia ada orang tanya dia kenapa salafi ni kerah dia. Lepas tu jawab, salafi kerah mana? Bukan makan batu, makan batu je kata dah. Lepas tu kerah mana? Adakah disebut Al-Quran ada sunnah tu keras? Kalau sebut Al-Quran sunnah kerah, maksudnya kafir lah, murtad lah orang kata Al-Quran sunnah kerah. Jadi Ustaz Syahabuddin tu macam tidak setuju lah dengan pendapat tu. Dia kata Al-Quran sunnah lah. Kalau sebenarnya dah antara salafi ke mazhab-mazhab mana pun setengah tu pakai Al-Quran sunnah. Tapi nak faham Al-Quran sunnah tu masalah berbeza pendapat dah. Jadi setengah tu kerah sini, setengah tu kerah sini. Jadi kita tak boleh lah terus sebut kata betul lah menafikan tolak Al-Quran sunnah ataupun tolak Al-Quran sunnah ni kafir dah. Tapi nak faham Al-Quran sunnah ni berbeza-beza pandangan. Setengah tu dia tidak faham dengan cara straight. Dia ta'wil ataupun dia ambil pendapat lembut sikit. Nabi suruh tu setengah anggap tu wajib, setengah anggap tu sunat dulu dah. Sehingga menguatkan dan nak faham hadis tu macam-macam. Jadi gitulah kita kena meraihkan pendapat, berbeza pendapat. Cumanya ya begitulah macam setengah parti politik ke apa dah. Dia kata siapa yang tolak Islam maka kafir lah, murtad, liberal lah, apa dah, pluralisme lah, macam-macam dah tuduh dah. Tapi tolak pendapat parti dia sebenarnya bukan tolak lah Islam seluruhnya. Begitulah kena faham mazhab pun dah. Kita kena faham apa yang dimaksud. Masalah dia salah faham tu masyarakat kata kerah salafi ke, jemaah tabligh kerah ke, apa kerah pun mungkin berlaku salah faham. Jangan kita terus kata tolak Al-Quran sunnah. Tolak dakwah Nabi bukan dah. Itu kena faham dah. Jadi itulah benda yang berlaku, benda yang biasa tapi berlaku salah faham dah. Sensitif tak perlu dah. Macam mazhab ni juga setengah tu sensitif dah. Bukan wajib pun ikut mazhab, salah satu mazhab ni. Cumanya kita ikut tegur kita ustaz. Dia kita ustaz kita mengaji mazhab Syafi'i saja, dia ajar kita mazhab Syafi'i saja, kita terima lah kan. Tapi kalau kita mengaji ustaz mana-mana dak, dia bahas pak mazhab. Dan dia beri tarjih. Bukan kita tarjih, dia tarjih pendapat mana lebih kuat. Kalau kita bodoh, kita ngaji mana, kita cari ke ustaz tu pandai lah. Sebab itulah Dr. Wahbah Zahidi kata mazhab orang awam ni ustaz kapo dia. Bukan mazhab Syafi'i, mazhab gapo tu senang ngaku dah. Kita tak tahu mazhab gapo dah. Orang yang bermazhab sungguh ni dia kena kuasai fiqh mazhab tu betul-betul. Dia kena ikut kaedah mengaji dia. Dia kena start daripada bawah sampai atas mengaji fiqh betul-betul dah. Barulah orang tu boleh kata Asy-Syafi'i buh belakang tu. Asy-Syafi'i belakang tu mazhab Syafi'i. Al-Hambali ke apa barulah betul. Ni ya pada usul sampai ke atas kitab besar mazhab pun tak mengaji. Lepas tu jadi ustaz kapu ke apa. Dia ikut dia sebenarnya tak. Jadi gitulah secara asasnya dah. Okey, menggabungkan beberapa mazhab. Apakah menggabungkan beberapa mazhab? Fiqh, talfiq. Talfiq istilahnya gabung campur mazhab ni. Memberikan pengaruh dalam ibadah. Misalnya seorang berwuduk dengan berpegang pada satu mazhab dan mengerjakan solat dengan berpegang pada mazhab yang lain pula. Ambil air semaya cara Hambali je. Batas semaya ambil semaya cara mazhab Syafi'i. Batas semaya cara mazhab Hambali juga. Atau semaya cara mazhab lain. Boleh ke tidak boleh ni?
Syekh jawab, yang dimaksud dengan talfiq ni ialah seorang mengikuti salah satu mazhab fiqh di antara mazhab fiqh yang terkenal dalam ibadahnya. Namun pada beberapa keadaan atau pada salah satu ibadahnya dia mengikuti mazhab yang lain. Kadang-kadang bukan kau wuduk dengan ambil air semaya dengan batal wuduk atau ambil semaya dengan semaya itu dah. Tukar mazhab. Tak boleh wuduk tukar mazhab dah. Boleh tak boleh. Tu tafiq. Ya lain itu bicara. Kita bicara lah. Para fuqaha berpendapat bahawa yang demikian itu dibolehkan untuk mempermudahkan dan peringan. Keadaan asalnya boleh. Kalau ngajilah. Jangan dengar orang kata mazhab Hanafi, mazhab Taksih ni ketuk tak batal. Siapa dia kata ni? Orang dengar orang kata tak boleh dengar ngaji. Dengar ngaji dengan ustaz betul lah. Kita percaya. Dia sebut mazhab gini. Dah kita percaya ke dia. Moga-moga dia tak nipu lah. Ataupun kita tak faham. Kita percaya tengok ustaz tu. Percaya ni. Dia ayat mazhab tu. Kita aja dengar. Tak apalah. Tapi itulah kena percaya dah dulu dah. Kerana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran maksudnya dan dia tidak menjadi kesulitan bagimu dalam agama surah Al-Hajj ayat 38. Allah tidak susah mana. Kalau hak pendapat kerah-kerah tu tak. Hak nyusah ke kita tu tak. Nak semaya kena pakai kain suci sokmo tak. Seluar tu cuma sokmo najis sokmo tak. Setengah kita tengok lah tak. Ustaz-ustaz pondok kita tak. Kadang-kadang ketemu benda tu je pergi kuat sangat tak. Sikit-sikit najis kan. Kadang-kadang tak pergi pula semaya jemaah. Dia rela tinggal semaya jemaah. Kerana nak jaga benda-benda najis. Yang cerewet ni payah ni. Kata, macam mana ustaz ni? Kita jadi mikir dah. Sedangkan Nabi kata nak bakar orang tak pergi sembahyang. Kalau dengar azan, ni masjid sekolah dengan bel dah. Dia ni ngajar kitab sama dah, tapi dia ni jaga najis yang ada. Dia masuk jambel lama lah dah. Kata, wah setahun ni dah. Dah. Kita apalah cerita je. Jadi agama tu tak susah, mari mudah. Pakai kita biasa tu tak pakai piah kan? Kalau kita pakai piah sama, biarlah pakai piah sama, perhiasan dah. Orang tak pakai piah, tak usah nak jaga piah masuk nak semaya dah. Pakai hak mana ada dah. Bagi tu juga hotel dah tempat kita ni kakan dah berlaku dah. Kalau negara Arab, dia pakai gitu je. Hak mana pakai dia jalan tu, itulah pakai semaya dia. Hotel dia dah. Kita ni hotel kita bawa kain semaya dah. Jadi susah berlaku tu, bagi susah dah. Tapi budak tina kita, ustazah kita ni kalau ngaji di Jordan ke Mesir tak tahulah banyak orang Melayu tapi di Jordan tu di tempat-tempat aku orang Melayu ni dia pakai biasa lah. Jadi pelik dia pakai kain ke semaya ni. Allah SWT juga berfirman dalam ayat lain maksudnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 155. Nak musuh mudah. Kalau kita dengar berapa pendapat ustaz dah. Bukan mazhab, mungkin ustaz. Yang kita ni pendapat mazhab. Bukan kita baca kitab fiqh mazhab besar-besar dah. Kita dengar ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini. Jadi kita tengok hak mana mudah. Tak apa benar dah. Asal ke benda tu, tak karut dah. Mudah siapa tak semuanya best tu. Bukan mudah tu karut dah. Lepak ke apa ajaran. Ajaran apa. Kita tengok kau di boje dia dengan rambut panjang dia. Poh gila dah. Kecek bak mencari Tuhan tak. Tak semuanya band tak pakai tak. Hak mudah dan dia waktu ambil hujah Al-Quran hadis. Tu. Dia ada dalil dah. Dia ada dalil walaupun mudah tak apalah. Kalau tak ada dalil walaupun susah tu susah nampak hebat. Ustaz ni hebat ni payah. Yang ngajar tu payah dah. Al-Quran hadis tak sebut sahabat dah. Ustaz ni ahli tu bukan tu nyusuh kapur dah. Okey. Dan juga kerana Rasulullah SAW telah bersabda, bergembirakanlah dan janganlah membuat orang lari. Permudahkanlah dan janganlah engkau persulit. Basyiru wa la tunaffiru dah. Yasriru la tu'assiru dah. Gembirakanlah, janganlah basyiru dan janganlah membuat orang lari. Jangan kita nak cerita benda payah sehingga orang kecil perut. Lari daripada agama dah. Permudahkanlah, janganlah engkau persulitkan. Kita ni kena apa cari pergi pendapat yang permudahkan. Jangan nak cerita, kau ni nak semayang mula, tak usah dah. Habis orang hak sana ni kena semayang mula. Tak ada dengar dah pendapat lain. Masalah dah nyusah ke apa dah. Dan dalam hal ini para fuqaha mensyaratkan bahawa orang yang melakukan talfiq ni, campur mazhab ni tidak boleh dengan maksud untuk mencari keringanan rukhsah yang terdapat dalam mazhab-mazhab saja. Dia pisah cari hak ni cari hak mudah sekali. Kerana nafsu, kerana ngaji tak apa kalau tengok dalil dah. Walaupun mudah ni kerana nafsu, kerana nak boleh nikah online dah pakai typo dah. Pakai
Ikutlah cari online lah ni. Cari mudah-mudah berlaku dah. Lepas tu, orang khilaf lah. Orang beza pendapat. Cari pasal. Gitulah tak hasil kita dah. Kerana demikian itu terhitung sebagai tindakan melepaskan diri dari kehendak-kehendak agama berserta hukum-hukumnya yang mendasar tu bukan nak beramal agama, nak lepas daripada agama sebenarnya. Secara bahasa rukhsah artinya kemudahan dan keringanan. Sedangkan dalam istilah syariat yang dimasukkan dengan rukhsah ialah apa-apa yang ditetapkan untuk suatu uzur, halangan yang menyulitkan yang termasuk kekecualian dan hanya terbatas pada saat-saat diperlukan. Orang rukhsah kena semaya jamak, nah, supaya boleh duduk kau dah. Semaya atas ketubang, boleh duduk kau gapo, ke rukhsah. Dia pakai tak semaya dasar rukhsah nak. Ni bukan rukhsah ni nak. Rukhsah ni kena semaya. Lepas tu, ikutlah pendapat kita ikut pendapat mana hak mudah ke tak apalah. Kalau pendapat rukhsah ni semaya mula tak. Walaupun rukhsah semaya duduk pendapatnya menyusuh ke orang awam lah. Gitulah dah. Pendapat biasanya tak payah qada lah, dia semaya dah sudah sekat mana usaha dalam waktu dia lah. Terkadang rukhsah keringanan diartikan sebagaimana dikatakan oleh sebahagian ulama, apa-apa yang diangkat dari umat ini berkaitan dengan kewajipan yang berat yang telah dibebankan kepada umat-umat sebelum kita. Kita ingat Islam ni agama yang paling mudah lah. Dan kita ambil yang paling payah berbanding dengan agama Nasrani Kristian. Kira hak tu payah. Hak kita ni paling mudah ni. Seperti diharuskannya solat di masjid dan mengeluarkan seperempat harta untuk zakat. Zaman dulu dia kata tak sah kalau tak sembahyang masjid ataupun zakat tu bukan sikit 1/4 zakat. Hal ini sebagaimana telah Allah isyaratkan lisan para hamba-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 286 bermaksud, ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan pada orang yang sebelum kami. La yukallifullahu nafsan. Okey kan? Ya, adalah kita baca soal ni di kipas maya dah. Jangan engkau bebankan kami dengan berat sebagaimana engkau beban kepada orang yang sebelum kami. Dan juga firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf ayat 167 bermaksud dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi Islam ni untuk memudahkan. Jangan nyusah. Begitulah. Dan sebenarnya kena terbuka lah. Dulu ada orang kata terbuka dulu semaya Masjidil Haram tu 4 mazhab 4 bucu tu mazhab 4 mazhab atau email lain-lain tu baru kesatuan. Ngaruk dah. Hak ni lah kesatuan. Dek ke Wahabi apa kata Wahabi kerah apa. Syukur kira menyatu ke umat Islam. So tak email untuk so Masjidil Haram. Tu baru kesatuan. Ni ada kata kesatuan tu. Kita kena berlapan dada semaya asing-asing lah. Tu bukan berlapan dada tu kaking lah. Aku nak ikut mazhab aku je. Jadi tak email aku. Tu tak memalukan. Lepas tu kita tak kata bapa Islam kalah dengan penjajah. Bak semaya pun tak boleh bersatu dah. Mazhab lain ikut mazhab lain. Tak boleh nak satu dengan keterbukaan dengan mazhab. Untuk gitu lah. Bukan biasa masuk orang ni. Tapi jadi gitu dah. Lepas tu Alhamdulillah lah. Hak ni lah bak ni bagus lah. Arab Saudi ni sekali yang mana. Semua mazhab tu kira tak so tu email lah. Tak payah buat mazhab. Semaya dalam Masjid Haram tu 4 mazhab tak payah dah. Kalau nak kira mazhab berat lah. Mazhab Zahiri, mazhab lain tu. Kena buat bucu lain lah. Kau tak bersatu lah umat Islam dah. Okey. Kata rukhsah terkadang juga digunakan untuk apa-apa yang permudahkan bagi hamba secara mutlak. Seperti mendapatkan keinginan yang dibolehkan dan merasakan kelazatan yang halal. Allah SWT berfirman yang bermaksud dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat 56. Semua Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, untuk jadi hamba kepada Allah. Namun pada saat yang sama kerana kasih sayangnya kepada para hamba-Nya, Allah SWT juga membolehkan sesuatu yang baik-baik dan membolehkan hamba-Nya bekerja mencari rezeki. Dengan demikian ini suatu kemudahan dari Allah bagi para hamba-Nya. Oleh kerana itu perkara tersebut dinamakan rukhsah kemudahan. Allah nak suruh mudah ni. Ada khilaf lah. Ada kata wajib ambil hak rukhsah. Ada kata sunat. Ada kata pilihan dah. Jika seorang dalam ibadahnya bertaklid pada salah satu mazhab yang dijadikan pegangan oleh kaum muslimin, namun kemudian dia memerlukan terpaksa untuk bertaklid pada mazhab yang lain, pada salah satu bahagian daripada ibadahnya, maka berdasarkan apa-apa yang telah dijelaskan di atas, itu tidaklah mengapa. Kita nak capur mazhab pun tak apa lah. Kalau terpaksa, katalah. Ya ginilah, yang penting ni kita ikut ustaz kita mengajar. Kalau ustaz kita mengajar lebih, ya, boleh capur lah. Kalau ustaz kita mengajar so, kan, kita orang kapur yang tak tahu. So, yang keduanya,
hak dengar ni jangan campur tok lulu. Ustaz kita tak ajar gitu. Setengah tu. Dia campur dengan sop perkara. Contohnya nikah. Nikah ni mengikut mazhab jumhur ramai lah mazhab kita ke apa. Kena ada tok wali. Lepas kena ada saksi 2 orang dah. Lepas kena ada akad jual akad tu dah. Ni ikut campur mazhab. Mazhab Hanafi kata tak wajib apa tok wali kena ada saksi dah. Kau gapo dalam mazhab lain dah. Dia pun campur. Tak wali tak perlu, saksi tak perlu. Ni kau sama dia dah. Nah, sama-sama nak dah. Jadi tak ada mazhab lah tu dah. Campur wali pun tak ada, saksi pun tak ada dah. Pakai suka sama suka dah. Tu zina betul tak? Jadi benda tu dia tak boleh nak campur mazhab ikut suka. Nah. Ikatan nikah ni bahannya kisahnya nak faham setara mana boleh terikat. Cukup akad nikah tu jadi bagai dah. Nak suruh jadi makanan, suruh jadi nasi, nak suruh jadi sedap makanan ni, setara mana? Nak ni. Menek kena bau hai cuma mana? Tu paling asal. Nak suruh sedap, bau kare, bau sayur, bau apa tu lagi kau dah tak? Tapi suku asah tu, dia kena ada dulu dah. Cuma setelah asah tu ada kata pada dah dengan wali. Ada kata pada dah dengan saksi 2 orang. Ada kata kena tak pada, kena ada saksi dengan wali. Jumhur ulama dah. Jadi, kita hak tu jadi pengikat. Kalau tak ada semua sekali, macam mana nak jadi ikat dah? Jadi tak ada. Dan benda tu kalau lah mana pun dah ikat ni kata kekahwin ni, dia telah digezetkan kuasa negara. Dia bukan ikut suka dah. Dulu memanglah tak ada qadi, tak ada apa. Dan ni telah jadi bawah Majlis Agama Islam belaka. Dia kena ikut peraturan negara masing-masing, negeri masing-masing. Kalau kata cukup kena ikut syarat ni, kena ikut lah. Syiah tu boleh nikah muta'ah benda ni. Kes zina kuat ni tak. Dia pun ada kena daftar juga lah. Kena daftar juga. Dia orang tak tahu tak lelaki siapa dia, bini siapa dia. Kau mau ikut dia dah. Terpaksa buat gitu. Setara karut Syiah ni tak. Terpaksa buat gitu. Sebabnya untuk dia jadi terpaksa ikut undang-undang negara. Jadi dia catat juga perkahwinan. Dia tak pakat tak mengaku tak. Pakat tinggal bini kau saya tak. Betul. Tu masalah situ benarnya. Jadi itulah kita nak faham dah. Jadi benda tu ada benda-benda tu terpaksa disatukan oleh pemerintah. Dia pemerintah kata sesuatu tu, dia pemerintah caputan kena pakai pemerintah. Dia tak boleh kata aku ni ikut mazhab ni juga tak boleh lah. Kalau benda yang perlu disatukan lah. Benda tak perlu disatukan, batal semaya ikut mazhab mana tu, tak kisah lah. Bahkan kalau dia pakai ambil semaya cara Syafi'i pun, kalau dia yakin dengan pendapat kata tak batal dengan Syafi'i, satu hati ni. Dia belajar ni ustaz yang hebat, cerita detail dalil ke apa, dia cajuk kuat hujah ustaz ni royak ni. Tak batal bersetuh bini. Nak guna tak? Pasal yang ngaji gitu. Walau itu sangat gegel lah pasal yang ngaji gitu dah. Kena salah ustaz dia, kena salah tak sebab balas dia nyanyi ke dia kapur je dah. Gitulah nak faham tak? Jadi kalau dia terima ustaz kata kena ambil cara air semaya mazhab Hambali, baru tak batal bawa semaya kembar. Ustaz ajar gitu, dia pun ambil semaya Hambali. Lepas tu setuh bini tak batal. Tak apalah, bukan dia ngaji gitu nak ustaz dia lah. Yang pentingnya ikut ustaz masing-masing, tempat masing-masing. Kalau tanya boleh hujah ustaz dia dah. Kalau orang nak hujah dengan ustaz dia. Bukan hujah ni dia dah. Nyanyi ke dia lah. Dia kapur. Mana kerti taklid yang benar dah. Walaupun dia dengar hujah, dia tak ingat-ingat pun. Tak faham-faham mana pun dah. Dalil, gini dalil. Dia boleh letah. Faham sikit-sikit ya. Kalau nak berhujah, kena cari ustaz asal beri pendapat tu. Itulah baru perkara tentang campur mazhab. Itu soal nak sihat lah setengah kita ni nak. Walaupun kita ustaz ke bukan ustaz, terutama sekali lah. Beri pendapat tak oyak sumber asal dah. Ni pun jadi masalah juga. Sedangkan kita beri pendapat kita tu bukanlah pendapat kita pun pendapat tok guru besar lagi dah. Contoh saya tengok buku Kapten Hafiz Bidauh tu bagus, Kapten Hafiz Bidauh dah. Tapi kadang-kadang kita oyak sumber asal dah, kita asal dah. Soalan pendapat dia, orang kata dia dah pendapat padahal ambil pendapat orang besar lain dah. Walaupun pendapat tu pelik pun ada pendapat orang besar lain macam tu dah. Jadi seolah orang nak surai body dia. Sebenarnya bukan pendapat dia pun dia. Walaupun dia bagi dalil setara mana pun sebenarnya dia masih dalam taklid lagi, bukan ijtihad mana nak pasal. Kita tak siapa pakai ijtihad ni payah ni. Kadang-kadang kita ni faham dalil sikit-sikit je. Kita hanya nak kata tarjih sikit lah. Ikut rasa ni lah lebih kuat ustaz ni lah lebih kuat gitu je kita. Ni orang kampung Bukanlah nak faham dalil. Pasal faham dalil ni kena ada ilmu alat yang banyak lah. Keedah yang banyak lah. Dan kita tak mampu setara tu dah.
Wallahu alam, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.